yang bermula di Wuhan, China, dunia kita telah dikepalkan dengan suatu penyakit iaitu COVID-19. Pada bukan sahaja beri kebesaran kepada manusia, malah kepada satu ekonomi dunia. Bagi memutuskan rantai jangkitan ini, kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. PKP ini secara langsung telah memberi kesan kepada ekonomi terutamanya dalam sektor pertanian. Jadi, dalam video ini, saya dan beberapa rakan seperjuangan saya akan menceritakan apakah kesan dan beberapa persoalan isu yang berlaku akibat PKP ini. Sektor pertanian memainkan peranan yang penting dalam membekalkan makanan, menyediakan bahan mentah kepada industri dan menjana peluang pekerjaan kepada berjuta-juta orang. Bekalan makanan pula merujuk kepada sumber pertanian yang dijalankan oleh sesebuah negara, sama ada pengeluaran domestik, import dan juga ekspor yang mencukupi untuk menampung keperluan penduduk. Kejatuhan nilai ringgit Malaysia adalah salah satu kesan daripada pandemik ini. Nilai ringgit yang terus jatuh berbanding dolar akan mengakibatkan kos import bahan mentah bertambah tinggi dan ia akan diserap masuk ke dalam harga yang dibayar oleh pengguna. Umpamanya, alat ganti yang diimport pastinya akan menjadi lebih mahal dan bagi para peniaga, kos itu akan diserahkan kepada pelanggan untuk ditanggung oleh mereka. Jadi, penduduk Malaysia terpaksa membayar mahal untuk barangan import dan ia akan memberi kesan lanjutan yang berangkai. Sejak beberapa minggu lalu, media sosial hangat membincangkan mengenai kekurangan bekalan ayam dan telur ayam. Jadi, persoalan saya kepada Aina, adakah Malaysia tersilap langkah kerana tidak tekankan pertanian? Jadi, saya serahkan video ini kepada Aina. Silakan Aina. Terima kasih kepada pementang pertama iaitu Fatia. Baiklah, persoalan yang ditanyakan berbunyi, adakah Malaysia tersilap langkah kerana tidak tekankan pertanian? Pada pendapat saya, ya. Ia merupakan salah satu kesilapan negara kita kerana tidak mengambil fokus terhadap sektor pertanian ini berbanding sektor yang lain. Oleh kerana lepasan graduan negara kita lebih kepada graduan pemuridan berbanding sektor agriculture. Tidak ramai generasi baru yang berminat dalam bidang agriculture dan ini adalah salah satu isu juga. Malah, sektor luar bandar juga telah menaik taraf mobiliti sosial mereka sendiri untuk bergaduan ke arah pembangunan negara seperti jurutera, doktor dan sebagainya. Negara kita juga mempunyai banyak potensi untuk dijadikan sebagai pengeksport makanan disebabkan kita mempunyai tanah yang subur dan mempunyai iklim yang sesuai untuk menanam pokok tanaman yang merupakan sebahagian keperluan seharian kita semua. Tetapi, kerajaan perlu memberi insentif dan memberikan ilmu pengetahuan tentang menggunakan alat-alat jentera yang canggih dan bantuan kewangan kepada para petani di negara kita supaya mereka tidak ketinggalan dari pembangunan negara kita. Saya tertanya-tanya, apa isu pertanian semasa COVID-19 melanda? Mungkin persoalan saya akan dirukai oleh Nawi. Silakan Nawi. Negara kini mengalami kekurangan pekerja asing sehingga menyebabkan pelbagai kesan berlaku kepada banyak sektor. Antaranya pertanian, pelarangan, pembuatan dan perkhidmatan. Sedia maklum, pekerja asing menjadi kurang apabila arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 2 tahun lalu dikenakan yang menyebabkan mereka tiada pekerjaan dan pulang ke negara asal. Namun, semenjak negara hampir pulih sepenuhnya daripada wabak COVID-19, semua sektor ekonomi telah dibenarkan untuk beroperasi semula. Antara isu yang muncul di fasa pemulihan ini adalah kekurangan bekalan bahan mentah seperti telur dan ayam mentah. Setelah negara memasuki fasa pemulihan pandemik COVID-19, rakyat mula merungut tentang kenaikan harga telur dan ayam yang semakin meningkat serta bekalannya yang semakin berkurang. Malah, permintaan terhadap telur dan ayam juga semakin meningkat. Permintaan ayam yang mendadak ini berlaku susulan pembukaan semula ekonomi negara, khususnya sektor perhotelan dan catering yang terjejas semasa pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak tahun 2020. Jadi, apa yang boleh kita simpulkan di sini? Sebagai kesimpulannya, Kementerian Pertanian perlu bertindak lebih jauh termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta melibatkan koperasi-koperasi berasaskan pertanian. Koperasi-koperasi berasaskan pertanian boleh dijadikan sebagai ejen pembangunan dan harus diberikan kepercayaan oleh kerajaan termasuk menyampaikan program-program pendidikan pertanian. Sektor pertanian perlu diasaskan semula dalam pembangunan sesebuah negara. Hanya apabila asas ini kuat dan stabil, barulah kita dapat menumpukan perhatian dalam bidang-bidang lain.